Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli wa saddi lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Madrasah Barisan AJK, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan kepada kita sampai hari ini, alhamdulillah, insya-Allah. Dan kesihatan yang diberi itu maka kita gunakan dengan sepenuhnya, insya-Allah, untuk kebaikan bersama. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan solat maghrib berjamaah, maka kita dapat sambil menunggu solat isyak berjamaah, maka kita dapat duduk di taman majlis ilmu, insya-Allah. Alhamdulillah, siapa duduk dalam masjid ilmu ibaratkan dia duduk di taman-taman syurga juga. Dan begitu juga kita antara menunggu satu waktu ke satu waktu diistilahkan taqarrub ila Allah. Kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lepas ini kita dapat solat isyak berjamaah. Sesiapa yang menunaikan solat isyak berjamaah seolah-olah dia beramal ibadah separuh malam. Dan sesiapa yang menunaikan solat subuh besok berjamaah seolah-olah dia beramal ibadah sepanjang malam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita hari ini, insya-Allah. Dan sebelum meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada suami-suami yang telah meninggal dunia, isteri-isteri yang telah meninggal dunia. Seterusnya kepada sahabat kita, iaitu jamaah yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggalkan kita terlebih dulu. Sya'ulillahilama al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Saya mesti gunakan yang ini dulu, ya kan? Boleh ya? InsyaAllah hari ini habis kot. Kalau tak habis tu untuk syukur lagi. Kalau dia habis ni nanti saya nak ulang dalam buku ni balik. Lepas tu ni saya nak sambung, ada sambungan ni ya. Nanti saya bagi photostat yang lain pula. Okey. Yang ini siapa yang tak ada? Yang belum dapat, yang tak dapat. Yang ni siapa yang tak dapat? Yang tak dapat bagi tahu, saya ada bawa, saya ada bawa. Ya. Pasal apa? Supaya semua mendapat faedah ni. Ada berapa orang? Ini ada 2. Ya. Lebih ni bagi saya balik lah, insyaAllah. Muslimah dah dapat belum? Muslimah. Kalau macam Bismillah belum ada ni, tu dia ada menjenguk tu, tak dapat kot. Saya ada lagi, banyak lagi ni, insyaAllah. Saya bagi percuma ni, membagi percuma, ya. Okey, supaya dapat menjadi panduan untuk jamaah-jamaah sekian. Okey, itu adab. Saya ulang kaji sepintas selalu daripada mula. Saya baru ini yang kedua kan saya bawa.
Yang kedua. Okey. Saya ulang sepintas lalu dengan secara yang laju dan insya-Allah sampailah ke baca Allahumma ajirna minan nar nanti insya-Allah. Okey. Ini adab-adab selepas solat bagi imam dan makmum. Tapi kat sini atas tu ada imam selepas solat aja, tapi walhal ini di bawah tu ada tulis yang bawah sekali ditulis sebenarnya doa ini bukan hanya sunat dibaca oleh imam saja, malah ia juga sunat dibaca oleh semua mereka yang solat dalam apa jua bentuk penunaiannya, sama ada imam, makmum maupun munfarid. Munfarid itu adalah solat persendirian. Kalau kita solat persendirian contohnya, ya, kita baca ini sebagaimana yang dikatakan. Okey, ya, yang kita ketika menyapu muka selepas sebab kebanyakan lazim kita orang menyapu muka. Jadi bukan menyapu muka sekadar pasal tu ada ustaz-ustaz kata mana ada istilah menyapu muka, Rasulullah tak buat dan sebagainya, yalah. Tapi oleh kerana ini adalah sebagai doa, adakah ini membatalkan solat kita? Tidak akan membatalkan solat kita sebab kita sudah bersalam. Nah, solat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Apabila kita doa assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka tidak akan batal solat kita dan sebagainya. Okey. Ada setengah mengatakan ini adalah apa ni? Bid'ah hadis, setengah Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah, ya, dalam kitab Ibnul Qayyim 10 kekasih Allah. Ya, sebab apa? Ini adalah satu doa ketika kita sapu muka. Pasal ada setengah ustaz kata Rasulullah sapu muka ketika dia solat di padang pasir. Sebab dia sapu muka katakan kat mukanya ada pasir katanya. Itu. Tapi ini bukan gitu. Ini adalah sebagai doa, iaitu setelah kita bagi salam maka kita baca asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Ya, kita sebut Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Apa doa itu? Ini dibaca secara perlahan sambil menyapu dahi dengan tangan kanan. Dalil bagi perkara ini ialah hadis berikut. An Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihi al-yumna summa qala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Rawahu Ibnu San, ya, terjemahan dalam kitab Al-Azkar Jawi. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu an berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis solatnya baginda menyapu dahinya dengan tangan kanan sambil melafazkan doa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Ini baca ni Allahumma azhib. Kadang kalau kita baca Allahumma idhab dah lain dah. Ya, dah baik. Kalau silap silap baris tu dia dah lain maknanya, ya. Azhib ni apa maksudnya? Hapuskanlah, ya. Okey. Bersaksi yang bermaksud aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah daripadaku perasaan susah dan duka cita. Bermakna kita maklumlah kita ada kesusahan, ada kesah dan sebagainya. Maka kat situ kita berdoa supaya dihapuskan segala kesusahan dan keluh kesah kita. Ya, kadang-kadang kita berangan-angan, yalah, dalam hati kita tak tenteram dan sebagainya. Maka kat situ kita memohon supaya dihapuskan keluh kesah kita supaya dapat menunaikan solat dengan sempurna. Okay. Dan sebenarnya, ya, doa ini bukan hanya sunat dibaca oleh imam sahaja,
malah ia juga sunat dibaca oleh semua mereka yang solat dalam apa jua bentuk penunaiannya, sama ada imam, makmum maupun munfarid. Munfarid ini adalah solat bersendirian, ya. Itu bagi orang yang solat bersendirian. Lepas tu baru baca Astaghfirullah 3 kali, atau Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Itu salah satu daripadanya. Sama ada kita nak baca dua-dua pun boleh juga, tak ada masalah, ya. Sebab apa? Ini semua adalah istighfar kita yang memberi faedah pada kita. Dalil bagi tuntutan ini ialah hadis berikut. An Sauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an sarafa min salatihi astaghfarallah salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya, qila li Auza'i wa huwa ahadun ruwati hadzal hadis kaifal istighfar, bagaimana keadaan istighfar? Qala taqulu astaghfirullah tu sama ada astaghfirullah astaghfirullah 3 kali, ataupun kita astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kata kita nak istighfar banyak-banyak, beribu-ribu kali, contohnya hari itu sebagai amalan, pun boleh kita baca astaghfirullah pun boleh, ya. Atau astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rawahu Muslim, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okay. Yang bermaksud, biasanya kalau dari Imam Muslim ni hadis sahih lah kebanyakan. Okay. Bermaksud daripada Thuban berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai daripada solat dia beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram, ya. Dikatakan kepada Al-Auza'i yang merupakan salah seorang daripada perawi-perawi hadis ini, bagaimana cara istighfar itu? Beliau berkata, engkau katakan astaghfirullah itu je pun boleh, ya. Ini sama ada tuan-tuan nak baca astagfirullah atau astaghfirullahaladzim itu terpulang masing-masing. Jangan menjadi perbalahan apa pula astagfirullah saja, ya dah. Itu yang ianya jangan sampai tak baca itu aja yang ruginya, ya. Kita istighfar saja pun astaghfirullah saja pun boleh, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Lepas tu barulah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebelum kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tadi, ya. Lepas istighfar tadi astaghfirullahaladzim tadi, ataupun astaghfirullah ataupun astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka baru kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika solat subuh dan maghrib sunat dibacakan 10 kali. Subuh dan maghrib 10 kali. Zuhur dan isya hanya 3 kali, ya. Asar boleh baca 3 kali dan boleh baca 10 kali, ya. Itu asar. Tapi yang zuhur isya tadi hanya 3 kali, 3 kali, tiada nasnya. Kat sini ada diungkapkan. Dalam mengenai persyariatan wirid ini ialah hadis berikut. An Nabi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
man qala fi duburi salatil fajri, salat fajar itu salat subuh, wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyarata marrah kutiba lahu asyaru hasanah. Okey, itu ditulis 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asyaru sayi'ah, dan akan dihapuskan 10 kejahatan, keburukan. Wa rufi'a lahu asyaru darajatin wa kana yawmahu zalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa harsin min asy-syaithanir rajim wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi zalika al-yawmi illa syirka billah. Rawahu Tirmizi. Yang bermaksud daripada Abu Dzar bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sejurus selepas solat subuh, sedang dia masih kekal duduk tahiyat akhir dan sebelum ia berkata perkara-perkara lain, akan dicatatkan baginya 10 hasanah, iaitu 10 kebaikan, dan dihapuskan darinya 10 sayi'ah, iaitu 10 kejahatan, keburukan, dan diangkat untuknya 10 darjat. Ya, 10 darjat diangkat kita. Boleh darjat, pangkat kita, ya, kemuliaan kita dan sebagainya. Ya dah. Pasal orang suka pada kita pun 1 darjat juga. Kalau kita kerja naikkan pangkat pun 1 darjat juga. Sebab apa dinaikkan pangkat? Maka bos kita suka dengan kita. Dah. Apa yang kita amalkan semuanya ada benar. Apa yang kita buat adalah benar. Maka itulah diangkat 10 darjat kita. Pada hari itu, dia berada di dalam lindungan Allah daripada segala gangguan serta dijaga daripada tipu daya syaitan. Tidak boleh memusnahkan diri dan amalan-amalannya yang telah ia kerjakan kecuali dosa syirik kepada Allah, sekiranya ia terjerumus melakukan dosa itu. Kalau kecuali dia dosa syirik pada Allah, maka kalau tidaklah kita melakukan dosa syirik pada Allah, itulah yang kita dapat dan kita tidak akan diganggu oleh syaitan. Ya, okey. An Abdul Rahman ibni Ghanam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala qabla an yansarifa wa yusni rijlaihi min salatil maghrib wa subh la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir asharatu marrah kutiba lahu. Itu ulangan tadi, ya, ulangan tu tadi dia. Okey, terus ke muka surat 448 tadi yang bermaksud dari Abdul Rahman ini yang menguatkanlah. Ini diriwayatkan oleh Rawahu Ahmad, Imam Ahmad, daripada Abdul Rahman bin Ghanam daripada Nabi SAW, baginda bersabda, barang siapa membaca sebelum ia beredar, iaitu sambil duduk dengan duduknya tahiyat akhir dari solat maghrib dan subuh, la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, maka 10 kali akan dicatatkan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan darinya 10 kejahatan dan diangkat baginya 10 darjat dan dia pada hari itu berada di dalam lindungan Allah daripada segala gangguan serta dijaga daripada tipu daya syaitan.
dan tidak boleh memusnahkan diri dan amalan-amalannya yang telah ia kerjakan kecuali dosa syirik kepada Allah, dan dia adalah daripada kalangan orang yang paling afdal amalannya, melainkan seseorang yang melebihinya, yang mengucapkan ucapan yang lebih afdal dari apa yang diucapkannya. Zikir ini juga sunat dibaca selepas solat fardu yang lain. Penyusun kitab Sabil Muhtadin dan juga penyusun kitab I'adatul Talibin mengatakan sunat juga zikir itu diulang sebanyak 10 kali selepas solat fardu asar. Sebelum waktu asar sunat juga diulang 10 kali. Adapun bagi solat zuhur dan isyak tiada nas khusus untuknya, oleh itu ia termasuk di dalam maksud umum hadis di bawah tadi, ya. Jadi bagi solat zuhur dan isyak maka biasa kita baca 3 kali sajalah, ya. Pasal tiada nas yang mengatakan tekanan 10 kali dan apa tadi, ya. Waradin Katibil Mughirah ya penulis itu. Muawiyah kataba ilal Mughirati an kitab ilayya bihadisi sami'tahu minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakataba ilayhi al-Mughirah inni sami'tuhu yaqulu inda nasira fihi min as-salati la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Nasai, Imam Nasai dan seterusnya, yang bermaksud daripada warid, ya, daripada waradin, ya, dari warad, ya, daripada warad juru tulis, iaitu juru tulis katibi tadi, iaitu juru tulis Al-Mughirah. Al-Mughirah ni ialah penulis hadis-hadis Rasulullah dan seterusnya. Sesungguhnya Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah mengatakan, hendaklah engkau menulis kepadaku sesuatu hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mughirah menulis kepadanya mengatakan, sesungguhnya aku mendengar baginda membaca setelah selesai dari salat la ilaha illallah wa la syarikalah hingga akhir tadi, ya. Lepas tu, lepas baca la ilaha illallah 10 kali tadi apa? Baca pula Allahumma jirna minan nar ataupun Allahumma jirni minan nar sebanyak 10 kali, 7 kali. 7 kali selepas fardu subuh dan selepas maghrib. Subuh dan maghrib. Isyak, zuhur, asar itu hanya 3 kali sahaja. Baca Allahumma jirni minan nar kalau sendiri-sendiri. Kalau kita berjamaah imam, maka Allahumma jirna minan nar. Okey. Ini satu persoalan. Pasal persoalan ini daripada masjid lain bertanya pada saya, seorang datuk, dan ustaz, kalau kita berjamaah, saya sebagai makmum katakan, sama ada saya baca Allahumma jirni atau Allahumma jirna. Nah, ya tu perkara yang macam ni, kalau kita berjamaah memang ada nasnya. Kalau kita baca 10 kekasih Allah, kitab Ibn Qayyim banyak dia punya terjemahan bagi apa pendapat Imam Syafi'i yang itu apa sunat, mustahabun, tatawuf dan sebagainya, ya, itu banyak dia punya. InsyaAllah satu masa kita boleh selang-seli dan sebagainya, insyaAllah. Okey. Tapi apa tadi, kalau kita jadi makmum maka kita baca Allahumma jirna juga.
Sebab apa? Kita dalam berjamaah ramai. Jadi maka kita berdoa untuk kita semua, bukan untuk saya seorang. Yang baca Allah majir ni tadi kalau kita solat perseorangan, solat sendiri contohnya, ya tak? Itu Allah majir ni. Tapi kalau kita berjamaah, walaupun kita sebagai makmum, bukan imam saja, maka kita bacalah Allah majir na minan nar. Sebab apa? Kita berdoa untuk semua. Sebab itulah kelebihan kita solat berjamaah. Tak silap saya di sini dulu ada diumumkan kan, ada dituliskan kan, kelebihan orang solat berjamaah. Apa kelebihan dia? Kalaulah saya ni solat saya kurang sempurna, contoh, tiba-tiba saya datang solat berjamaah ini, tuan-tuan imam dan tuan Bilal dan sahabat-sahabat lain solatnya sempurna, kekurangan tak sempurna solat saya tadi akan ditampung oleh orang-orang yang sempurna. Itulah kelebihannya. Tapi kalau gitu, kita itu hadir solat berjamaah kelebihannya. Selain 47 kali ganda, 27 kali ganda, ya. Itu bagi pendapat mazhab lain 27 kali ganda atau katakan 25 kali ganda pun ada. Ya lah. Sebab apa? Tapi bagi Imam Syafi'i lain pula. Kat situ bagi Imam Syafi'i yang mendapatkan 27 kali ganda. Macam mana? Ya. Kita kena berjamaah lebih daripada 2 orang. Sekurang-kurangnya 3 orang. Baru itu dinamakan berjamaah. Pasal kalau mazhab yang lain, Hanafi, Hambali, Maliki, 2 orang pun dah berjamaah. Suami isteri kat rumah pun berjamaah. Ya dah. Jadi itu dikirakan. Sebab apa kata Imam Syafi'i? Lebih daripada 3 baru dapat 27. Kalau tak lebih daripada 3 bermakna 25. Tu pasal itu kat sini kita dah sampai ke belum hari tu, belum kot ya. InsyaAllah nanti kita akan sampai dalam kitab kita yang ini. Okey. Pasal apa kata Imam Syafi'i? Kita solat ini kalau bertiga orang, setiap satu orang berjamaah dapat 10 kali ganda yang 3 orang jadi 30 kali ganda. Kemudian ditolak 3 pesawat 3 orang tadi. Sebab yang satu tu memang kewajipan saya solat tu kewajipan saya. Jadi tolak 3 jadi tinggal 27. Itu kelebihannya. Itu pandangan Imam Syafi'i. Pasal itu kalau kita berjamaah lagi ramai, lagi bagus, lagi ramai, pahalanya lagi besar. Ya, itulah pandangan Syafi'i dan sebagainya. Okey. Dalil mengenai tinggal sikit masa. Dalil mengenai persyaratan wirid ini ialah hadis berikut. An-Muslim bin Haris Tamimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala in idza ansarafta min salatil maghribi faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrah. Ya. Bukan Allah ajirna atau ajirni, ya, ajirna yang membawa maksud berilah aku atau kami ganjaran sebagai perbandingan. Sila lihat ayat berikut ini. Wa in ahad minal musyrikina tajaraka fa'ajirrahu hatta yasma' kalam Allahi thumma abayyirhu ma'manahu dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6, ya. Surah At-Taubah ayat yang ke-6. Dan ini hadisnya pula mengatakan fa innaka idza qulta zalika thumma mitta fi
lailatika kutiba laka jawazun minha wa idza sallaita subha faqul kadzalika fa innaka in mitta fi min yaumika kutiba laka jiwarun minha. Rawahu Abu Dawud dalam kitab adab, yang bermaksud daripada Muslim Ibn Haris At-Tamimi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda berbisik kepadanya lalu mengatakan, jika engkau selesai solat maghrib maka bacalah doa ini, Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirna minan nar, ya Allah lindungilah aku daripada azab neraka 7 kali. Ya, apabila engkau telah mengucapkan lalu engkau mati pada malam itu. Maka maghrib tadi kita baca 7 kali kan? Kalau subuh kita baca 7 kali. Maka apabila kalau kita maghrib tadi baca 7 kali, maka malam itu mati malam itu engkau akan diberi perlindungan daripada api neraka. Dan jika engkau telah selesai solat subuh, maka hendaklah engkau ucapkan seperti kalimat kerana itu juga, kerana kalau engkau mati pada hari itu engkau akan diberi perlindungan daripada neraka. Pasal kat sini mengatakan, ada satu hadis mengatakan ini juga adalah salah satu yang memadamkan nama kita di pintu neraka. Ya, nanti saya habiskan dulu ni. Perlu diambil perhatian bahawa tiada nas menunjukkan ianya sunat dibaca selepas solat fardu lain. Solat fardu lain tanya dan ditekankan maghrib dengan subuh saja. Persoalan, mengapa ia tidak dibaca selepas fardu yang lain? Kemungkinan kerana ada kaitan dengan ayat 45 dan 46 surah Ghafir atau Al-Mu'min berikut. Wahaqa bi'ali fir'auna su'ul azab an-naru yuraduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyan. Ya, ini dalam surah Ghafir ayat yang ke-40. Yang bermaksud, dan Fir'aun bersama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya, iaitu mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Itu yang bermaksudnya Fir'aun didedahkan pada waktu pagi dan petang. Jadi itu, maka kalau kita baca itu tadi ayat Allah majina minan nar tadi, maka itu kita tidak akan dimasukkan dalam neraka. Pintu neraka ada 7. Ini saya ambil kat sini. Persoalan dalam ayat muka surat 451, ya. Saya minta masa sikit, boleh ya, Tuan? 5 minit. Boleh, Tuan Imam? 5 minit, okey. Persoalan yang kedua, mengapa mesti 7 kali? Mengapa mesti baca 7 kali? Jawapannya ialah kemungkinan kerana permasalahan ini ada hubungan dengan ayat Al-Quran berikut. La sam'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsumun, surah Al-Hajar. Yang bermaksud ayat ini yang neraka itu mempunyai 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu itu ada bahagian yang tertentu dari mereka yang sesat dan menyesatkan. Ini dalam surah Hujurat tadi. Okey, apa maksud kat sini? Pintu neraka ni ada 7 pintu. 7 pintu. Setiap pintu tu
ada nama kita kat sana. Apa kesalahan kita? Setiap kesalahan tu, pintu-pintu tu berlainan kesalahannya. Ya, contohnya orang berzina, pintu yang mana? Orang menipu, pintu yang mana? Itu ada berzina. Jadi contoh, kalaulah di pintu-pintu, si Nahrawi tadi membuat kesalahan di dunia. Kesalahan ini tulis di dalam pintu mana yang kedua, pintu yang ketiga, keempat, kelima, tak tahu tulis. Nahrawi ada kat situ, jelas. Pintu ni Nahrawi, Tahrawi, 7 pintu. Tetapi apabila kita baca ini pun dalam kitab 10 kekasih Allah, Qarani Ibnu Qayyim mengatakan dengan itu adanya itu maka terpadamlah nama-nama kita di pintu-pintu neraka tadi. Apabila terpadam maka kita dibawa aja, nak dibawa ke masuk neraka tu, masuk pintu tu, tengok nama kita tak ada dah. Pusing ni tak ada juga, pusing ni tak ada, maka tidak akan dimasukkan ke api neraka. Ya, pasal pintu untuk kita tak ada. Ya tak? Itu salah satu daripadanya. Ya, itu yang dikatakan. Ya, elok kita baca amalan-amalan ini. Maklumlah kita ni semakin tua, semakin ya panjang umur, semakin banyak dosa. Ya, contoh saya 67. InsyaAllah 1 bulan 1 ini saya baru masuk 37 tahun. 73 tahun, ya. Masuk 73 tahun, berapa dosa banyak yang saya lakukan dibandingkan orang yang lebih muda daripada saya lah. Ya tak? Sudah tentu banyak dosa-dosa saya. Maka kita bersama-samalah kita beramal ibadah. Ya, contohnya mana yang membawa kemusnahan untuk kita. Maklumlah kita nak apa? Nak pergi, niat kita nak pergi ke syurga. Ya, cita-cita kita, ya Allah ya Tuhan masukkan aku dalam syurga. Tetapi kita tak bersiap sedia untuk kita nak membawa jalan ke syurga. Jangan pula kita dah mati, saudara mara kita, anak cucu kita doakan kita suruh kita masuk surga. Sedangkan waktu kita hidup pun kita tak bersungguh-sungguh untuk cari jalan ke surga. Nah, jadi macam mana pula anak cucu nak surga? Jadi kitalah usaha sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ya. Jadi setakat ini dulu yang dapat saya sampaikan. Saya insya-Allah kita sambung bulan depan. Nampaknya tak habislah sampai sini. InsyaAllah kita sambung akan dapat bulan depan. Saya buka pertanyaan. Okey? 2-3 pertanyaan, pertanyaan. InsyaAllah kalau ada pertanyaan. Ini hari berapa hari bulan ya? 13. Ya? 13 ya? 13. 13 dan 12 Kerinci. Okey, ada pertanyaan? Ya. 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 Ha. Kita dah baca Fatihah, kemudian tu kita sami Allah kita tinggal kita tak baca surah. Lepas tu kita diam balik. Lepas tu kita sambung baca surah pula. Boleh nanti. Apa cuba anu yang jelas? Kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah. Okey. Pasal telinga saya okey. Kejap tuan ya. Biar saya jelas. Kejap. Ya, kita baca Fatihah. Okey, kita baca Fatihah. Tu dah biar Nabi Fatihah kita amin. Kita tak baca surah. Masa kita kiam balik kita baca surah. Sambung surah. Kita sudah rukuk. Belum rukuk. Cuma malam dolin amin. Kita sami Allah kita teringat kita tak baca surah. Kalau sami Allah liman hamidah berarti kita dah rukuk. Kita terus bawa kita angkat tangan. Baru angkat tangan. Baru gitu. Okey, cantik. Cantik soalan ni. Okey. Baru saya jelas. Minta maaflah, ya. Begini.
Apa kata Tuan Imam tadi? Katakan, saya lah baca jadi imam. Okay? Ketika saya jadi imam, saya baca surah Fatihah. Waladdallin, amin. Lepas tu saya terlupa tak baca surah, tiba-tiba saya berangkat Allahu Akbar. Ya dah, bila Allahu Akbar baru saya teringat. Sama ada saya baru teringat ataupun makmum ingatkan saya, subhanallah contohnya, ya dah. Tapi saya belum berpindah kepada yang wajib. Maksudnya saya belum rukuk. Maka saya terus Allah tengah Allah ini kan terus saya baca surah balik boleh terus apa diam balik tangan kita gini tadi. Lepas tu terus saya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad contoh boleh. Tetapi kalau saya sudah rukuk Allahu Akbar, maka Sami'allahu liman hamidah terus nak baca surah tadi tak boleh. Sebab kita sudah pergi ke yang rukun, sedangkan surah itu sunat. Nah, surah itu tadi sunat sahaja. Jadi tidak membatalkan solat kita. Okay? Tetapi oleh kerana yang rukun kita sudah dulu kan, kita rukuk, maka kita tak bolehlah nak baca. Tetapi kalau segini tadi, bila Allah, baru Allah Akbar tadi kan, tapi baru angkat tangan, ya, belum satu rukun lagi, maka itu kita boleh. Ya, tetapi kalau katakan kita was-was, boleh tak boleh Allah Akbar, maka kita terus boleh rukuk pun boleh. Pasal surah itu adalah sunat. Ya. Jadi tak baca tertinggal pun tak mengapa. Yang rukun ini adalah Fatihah dia. Kalau tak baca Fatihah, maka tidak sah solat kita. Tak baca surah, tak mengapa. Okey? Pasal tu, itu contoh. Kita solat apa? Solat sunat ba'diyah. Solat sunat ba'diyah isyak. Solat sunat ba'diyah isyak itu ada 2, ada 4. Tetapi hadis mengatakan siapa yang solat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, maka pahala dia ibarat dia dapat waktu qiyamul lail. Ini kita bulan Ramadan berebut-rebut nak dapat Lailatul Qadar. Jadi ini seolah-olah dapat pahala seperti beramal ibadah pada Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar tu? Amalan kita pada waktu itu kita dapat seolah-olah 1000 bulan kita punya amalan. Tapi yang ini kita terlupa. Kita bukan terlupa. Kadang-kadang kita sengaja tinggal ambil 2 rakaat pun cukup lah. Betul ya. Sedangkan 4 rakaat itu mudah. Bukan semestinya 4 rakaat tu kita boleh buat 2 salam dan kita boleh buat 1 salam tanpa tahiyat awal. Ya, tanpa tahiyat awal. Contoh ke, rakaat pertama saya baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua saya baca surah Qul huwallahu ahad. Lepas tu rakaat yang ketiga nanti saya baca Fatihah saja. Lepas tu saya rukuk, tak payah baca surah. Lepas tu yang keempat pun begitu juga. Baca Fatihah saja, tak payah baca surah. Pun dapat pada Fatihah macam kita dapat malam Lailatul Qadar. Itulah amalkan, insya-Allah. Ya, ingat malam Lailatul Qadar amalan tu 1000 bulan dapat amalan. Kali kalah berapa? Kalau kita tak isyak buat macam itu, ya, maklumlah. Ya, macam saya contohlah, saya tak nak buat contoh lain. Saya dulu hidup terbiar, anak beryatim piatu, duduk rumah anak yatim. Ya dah, pasal tu jadi mak rempit pun dah pernah. Pasal tu telinga saya sebelah ni tak dengar, sebab mak rempit lah dulu. Tapi bukan mak rempit lumba motor, lumba kereta ketika tu. Sama laga India mati dia dulu tu. Ya? Tu dia tu. Tahun 73. Mana? Ini. Jadi itulah. Jadi waktu itu maka dosa saya banyak. Betul, saya akui dosa saya lebih banyak daripada orang yang muda-muda daripada saya lah.
Ya, jadi itu kita banyakkan kita beramal ibadah, ya, yang sunnah dan sebagainya. Sebagaimana kita la ilaha illallah wa la syarikalah. Ya dah. Dan banyak lagi yang mengatakan biarlah binah itu hal binah hasanah, tak mengapa. Yang tak boleh ni biadolalah. Dolalah ni yang mengatakan bukan hak Rasulullah, tetapi kita mengatakan Rasul yang buat. Jadi seolah-olah kita mengatakan apa, buruk sangka pada Rasulullah pula. Ya dah. Jadi oleh itu insya-Allah kita sambung bulan akan datang. Pasal dah lewat sangat ni. Kalau bulan biasa tu kita hanya setiap waktu malam Isyak saja, ya. Kat ini dulu saya sampaikan, saya mohon rinduan ampunan, maaf salah silap saya, berkasar bahasa, terrajak kata yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwali sami wa radallahu ta'ala sayyidatina habib sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala zal majlis. Allahumma ij'al jamana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.